5 orang ni kira okey lah untuk hari ni ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung semula bab 5 ni ya. Hari ni masih lagi dalam bab pembesaran ya, pembesaran. Bab pembesaran ni kita betul kena bincang betul supaya faham macam mana. Okay. Sebelum tu saya nak tekankan betul-betul lah ya. Dalam bab 5 ni sebenarnya saya dah beritahu kalau ikutkan bab KBSM, nama dia penjelmaan ya. Penjelmaan ni awak kena faham, dia mesti ada objek dan dia mesti ada image. Maksudnya daripada objek tu, dia mengalami proses transformasi ataupun penjelmaan menjadi image. Okay? So yang kita belajar sekarang ni ialah pembesaran. So sama ada objek tu akan membesar ataupun akan mengecil lah. Tapi kita akan still sebut pembesaran. Okay? Dia ada dua je dalam pembesaran ni awak kena sebut, yang awak kena tahu iaitu titik pembesaran ataupun pusat pembesaran tu. Yang kedua ialah faktor pembesaran. Maksudnya dia jadi besar ke atau jadi kecil. Kalau jadi besar, dia punya faktor skala akan lebih daripada 1. Okay, awak kena ingat tu. Bila dia membesar, faktor skala dia akan jadi lebih dari 1. Nilai K ya, nilai K tu faktor skala. Kalau dia mengecil, faktor skala dia akan jadi kurang daripada 1. Cumanya dalam bab penjelmaan ni, nilai negatif tu bukan bermaksud makin kecil. Nilai negatif tu maksudnya dia akan jadi terbalik. Senang saya beritahu terbalik lah. Dari segi estimate, dari segi apa, orientasi dia terbalik. So kalau macam hari tu kita bincang, negatif 2 maksudnya dia membesar tapi dia punya image dia tu akan terbalik dengan dia punya objek tu. Okay, so hari tu saya janji konon nak pergi latihan je. Saya tangguh. Lalu lupa sehinggalah hari Khamis hari ni kan. Okay. Okay, sebelum kita pergi pada soalan yang hari tu, kita tengok perlu soalan yang nombor 1 ni. Latihan kendiri 5.2 ni muka surat 144 dah. 144. Okay, saya harap awak nampak lah ya. Kalau tak nampak beritahu saya. Okay, tak nampak beritahu saya sebab saya tak pasti awak punya visual awak macam mana kan. Macam semalam nampak. saya ada meeting dengan PT-PT ataupun cikgu-cikgu catur semalam. Ditunjuk bila dia share ataupun present sesuatu tu saya tak nampak. Itu saya guna komputer tu. Awak ada yang guna phone ni mungkin lagi lah tak nampaknya. So bila tak nampak tu beritahu biar saya besarkan dia. Contoh macam ni lah. Saya besarkan supaya awak nampak. Okay, awak kena respon ya. Awak jangan biar je. Tak dengar ke, tak nampak ke, tak faham, kena beritahu lah cikgu. Okay, sebab tak perlu nak malu apa-apa. Sebab kita pun dah lama dah. Okay, nak malu apa dengan saya. Sebab kita belajar, proses belajar ni sebenarnya tak ada malu. Bukanlah saya kata apa nak awak kena buat benda yang memalukan, tapi tak perlulah malu sangat. Okay. Okay, latihan kendiri 5.2C ni. Okay. Berdasarkan faktor skala diberi, tentukan objek dan image bagi pembesaran berikut. Okay, soalan nombor 1 ni. Kalau tengok gambar rajah dia, A dengan B ni, okay, yang mana satu objek, yang mana satu image. Okay, sebelum ni yang saya ajar untuk soalan nombor 2 tu, awak kena lukis dia punya image. Diberi faktor skala dan titik pembesaran. Sekarang ni semua dah ada. Cumanya awak kena tentukan yang mana objek, yang mana image. Okay, senang je. Okay, soalan A. Tak soalan A ya. Sekali awak tengok dulu faktor skala dia. Faktor skala dia yang diberi ialah 5/2. 5/2 ni kurang ke lebih daripada 1 ya? 5/2 ni lebih ke ataupun kurang daripada 1? Lebih, kurang. 5/2 ni, nilai 5/2 ni. Lebih. Lebih lah kan, 5 Lebih bagi lah. 2. 5 bagi 2 akan dapat 2.5 kan. So maksudnya dia akan makin membesar lah. So kita tahu dia sama membesar, mestilah B ni ialah image. A ialah objek. Itu je sebenarnya. Okay. So maksudnya sekarang ni, awak tengok faktor skala dia.
Okay, faktor skala dia, okay, lebih daripada 1, maksudnya dia membesar. Membesar, ya. Okay. Maksudnya sekarang ni image dia besar lah berbanding objek. So, B ni ialah image, A ni ialah objek. Itu je sebenarnya. Okay, boleh ya? Soalan B. Soalan B. Okay, soalan B. Okay, faktor skala dia adalah -3. Okay, saya dah beritahu dah, negatif kita abaikan dulu. Maksudnya nilai dia 3 sekarang ni. 3 besar daripada 1. So, still lagi image dia membesar, ya. So, kita tahulah sekarang ni, M ni ialah image. N ni ialah objek. Okay, cumanya -1 tu, -1. Negatif tu maksudnya orientasi. Bentuk tu akan berpusing lah. Okay, orientasi dia akan berpusing, terbalik. Itu saja. Soalan nombor 1 ni sangat-sangat mudah sebenarnya. Sebab tu hari tu saya tak bincang. Okay, nak tanya apa-apa? Beres? Okey. Okay, ya? Mudah aja. Okay, tengok pada faktor skala dia. So, faktor skala dia lebih dari 1, mesti dia membesar punya. So, kena ingat, dia proses dia ialah daripada objek jadi image. Okay, objek jadi image. Objek, asal dia objek, dengan dia punya final dia punya akhirnya akan menjadi image. So, lepas ni awak akan belajar pula putaran. Putaran ke ya? Dia sebenarnya dalam penjelmaan ni, dalam bab inilah sebenarnya, dalam bab 5 ni, dipanggil penjelmaan ni, sebenarnya awak akan belajar, awak kena tahu pantulan. Okay, pantulan, kemudian translasi, kemudian putaran, dan yang keempat ni ialah pembesaran lah. Cumanya saya tengok dalam silibus awak ni ada satu lagi, baru pula. Kita panggil dia mana? Apa itu saya nampak. Dia betul tadi lagi tu. Mana dia? Buka je ya. Silibus awak ni. Dia ni. Okay. Kita sekarang ni dekat kongruen dah belajar pembesaran dalam proses lagi, tak habis lagi. Kemudian yang ketiga gabungan transformasi. Gabungan ni maksudnya buat dua sekali ya. Mungkin pantulan dengan translasi ke, mungkin pembesaran dengan pantulan ke, dia bergabung. Okay, yang seterusnya tesselasi ni. Tesselasi ni saya kena kaji dulu macam mana. Ni maksudnya barulah berbanding dengan KBSM, dia barulah. Okay, kita akan masuk satu-satu lah. Saya dah beritahu memang saya nanti bila kita buka sekolah nanti saya akan terus saya akan takkan ulang balik. Kecuali lah kalau tanya saya personal, saya beritahu lah. Saya takkan ajar balik lah benda-benda yang saya dah ajar dalam online ni. Mungkin orang kata masalah ini, itu, ini kan. Kita dah mula online ni dah lama ya, tahun lepas. Sepatutnya awak mencari jalan lah. Mencari jalan supaya boleh kelas online ya. Okay. Saya rasa bolehlah sekurang-kurangnya kalau kita menyalahkan tu masalah kita takkan berusaha. Tak ada usaha, tak adalah. Okay, kita akan salah je. Ni sebab ni lah, ni kerajaan lah ni, tak bagi masuk sekolah, ni tak belajar. Okay, awak kena mencari jalan ya. Okay, jangan asyik menyalahkan lah. Kalau kita duduk menyalah-nyalah je, bila nak habisnya? Tak habis ya, tak selesai masalah. Awak kena mencari jalan. Macam mana? Okay, so hari ni, okay, tadi dah bincang soalan nombor 1. Soalan nombor 2 saya dah bincang minggu lepas pula, hari Senin. Okay. Cuma saya janji itu nak bagi soalan kan, tapi tak bagi. Sebab apa? Saya tak jumpa soalan. Okay, saya tangguh lah, terlupa habis. Sampai hari Khamis. Okay. Okay, soalan nombor 3. Nombor 3 ya.
Nombor 3, muka surat 145 ni. Okay, dia minta awak lukis objek bagi setiap imej yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala yang diberi. Okay, so sekarang ni pada gambar rajah ni ialah imej lah. Okay, ini ialah imej. Soalan nombor 2, dia yang dibagi awak ialah objek. Okay, lukis imej. Okay, sekarang nombor 3 dia terbalik pula. Dia bagi imej, awak kena lukis objek. Okay, pusat pembesaran pun dah ada. Okay, faktor skala pun dah ada. Sekarang ni kita kena lukis objek dia macam mana. Okay, nombor 3 ni. Soalan A. Dia punya faktor skala dia 3/4. Okay, titik pembesaran dah ada. Imej pun dah ada. Okay. First kali macam mana nak buat ya? Siapa boleh bagi idea pada saya? Macam mana nak buat ni? Kita nak lukis objek sekarang. Imej dah ada, objek tak ada. Macam mana? Mula-mula sekali. Mula-mula sekali, tengok apa? Titik P tu kan? Titik P dah ada dah, okey. Lepas tu? Buat garisan. Ya ke? Okey, belum lagi tu, belum lagi. Okey, first kali awak kena tentukan dia. Maksudnya sekarang ni kita lukis objek kan? Imej dah ada sekarang ni. Sekarang ni kita punya pembesaran ni, dia semakin mengecil ke makin membesar? Itu persoalannya. Okey? Kita punya pembesaran, proses pembesaran ni, penjelmaan pembesaran ni, makin mengecil ke makin membesar? Mengecil ke membesar? Tak pasti juga. Tak pasti lagi. Tak pasti. Besar kot. Tak pasti. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Tentang faktor skala ni ya. Okey, faktor skala ni dia elemen yang penting lah untuk menentukan objek dengan imej ni. Saya ulang sekali lagi lah. Ya. Okey, saya besarkan dulu ni. Besarkan. Lama. Tak boleh nak alih ya? Oh, boleh. Ke sana? Lama terconteng pula. Dia tak boleh angkat. Ni? Apa? Saya belum terkeranya. Tak, saya nak gerakkan dia. Saya nak angkat dia. Tak boleh lah. Tapi ni ada ni. Boleh punya. Tak boleh pula. Saya nak bagi orang nampak. Senampak-nampaknya. Okey. Sekarang ni kan. Okey. Dalam pembesaran, dia ada dua saja, iaitu titik pembesaran ataupun pusat dia dengan faktor skala ya. Faktor skala. Okey. So faktor skala ni dia senang je ya. Kalau K faktor skala ni lebih besar daripada 1, maksudnya imej kita akan membesar ya. Akan membesar. Tapi kalau K kurang daripada 1, imej akan mengecil. Okay, mengecil. So sekarang ni kalau soalan nombor 3A ni, kita punya nilai K ni besar ataupun kecil bersatu? Besar. Besar kecil ni, 3/4 berapa? 3/4 0.75 kan? Kecil. Betul? So makin mengecil lah. Makin
mengecil. Okay. Tapi sekarang ni kita nak melukis objek sekarang ni. So berbanding dengan image yang dibagi ni, objek kita agaknya lebih besar ke atau lebih kecil daripada image ni? Lebih? Lebih? Macam tak faham jawab ni. Lebih besar lah kan? Objek lebih besar lah kan daripada ni. Kita tak faham ni. Okay. Ni yang ada. Wina tak ada. Tak masuk lagi Wina. Kita keluar tadi. Tak faham lah cikgu. Tak faham ya? Yang saya buat K lebih besar satu, K lebih kecil satu ni faham? Tak faham? Faham. Yang Ha. Okay, saya beritahu sekarang ni kalau K lebih besar daripada satu, ni ada jadual pada muka surat. Muka surat mana dia? Muka surat berapa ni? Muka surat 139. Ada jadual tu. Okay, dan ada pula dia punya gambar rajah tu. Okay. Maksudnya faktor skala tu K kan? Bila dia besar daripada satu, maksudnya tak kisahlah 1.5 ke, 2 ke, 3 ke. Maksudnya sekarang ni, image akan lebih besar daripada objek. Tengok gambar rajah belah kanan tu. Image akan lebih besar daripada objek. Kalau K lebih besar daripada 1. Okay, image akan lebih besar daripada objek. Tapi kalau K sama dengan 1, sama saiz. Maksudnya objek dengan image memang serupa. Saiz dia sama. Itu kalau K sama dengan 1. Bila pula K lebih kecil daripada 1? Okay. Maksudnya mungkin 0. Macam tadi kan, 0.75 ke, 0.8 ke, ataupun setengah ke, 0.5. So, image akan lebih kecil daripada objek. Kena faham konsep tu dulu. Okay, Sina, boleh? okey, faham. Okay. So sekarang ni, untuk soalan nombor 3 tu, dia minta awak lukis apa? Lukis objek. Objek. So sekarang ni kita nak tahu objek tu lebih besar ke ataupun lebih kecil daripada image yang dilukis ni. Okay. So sekarang ni kita tengok faktor skala dia ialah 0.75. So kita tahulah dia punya pembesaran ni semakin mengecil. Okay. Maksudnya sekarang ni objek kita lebih besar lah daripada yang dilukis ni. Sebab yang dilukis ni, ini ialah image kan. Ini ialah image. Oh, okey. So sekarang ni objek kita lebih besar lah daripada ni. Sebab dia punya penjelmaan, dia punya pembesaran dia ialah makin mengecil. Macam mana boleh tahu makin mengecil? Sebab faktor skala dia 0.75. Lebih kecil daripada 1 nilai dia. Okay. Itu yang pertama. Maksudnya kita tahu sekarang ni. Objek besar lagi. Macam soalan hari tu, soalan yang kita bincang hari Isnin hari tu, nombor 2 kan? Nombor 2, mana dia? Jauhnya. Okey, nombor 2 itu dia minta awak lukis image diberi objek. Okey, so sekarang ni bila dibagi K lebih kecil daripada 1, so maksudnya kita tahulah image dia akan lebih kecil daripada objek yang dilukis ni. Sebab objek yang dilukis ni ialah maksudnya ni objek. So image akan jadi kecil lah. Sekarang ni dia terbalik. Nombor 3 ni terbalik. Dia bagi image, dia minta awak lukis objek. So kita kena tahulah saiz objek tu sepatutnya besar ke kecil. Okay. So bila kita tengok dia punya faktor skala 0.75, maksudnya kurang 21, maksudnya sekarang ni kita punya pembesaran kita makin mengecil lah. So dalam kes ni, objek kita lebih besar lah daripada ni. Okay, lebih besar. Kita dah tahu lebih besar, barulah kita buat garisan tu. Okay, kita buat garisan tu. Macam mana nak buat garisan tu? Macam biasalah ya, maksudnya sekarang ni kita kena guna pembaris lah. Kita
kita kena guna pembaris ya. Kena pembaris. Lama dia gerak sekali ke? Okey. Saya guna warna lain lah. Saya guna warna kuning lah. Okay. So, daripada pusat pembesaran, kita pun garis. Okay. Guna lagi. Ini ke sini satu. So, ini bucu ni. Unjurkan bucu ni. Saya unjurkan juga. Okay, saya unjurkan. Ingat ya, pusat pembesaran tu macam matahari. Dia macam keluar cahaya. Kita pusingkan lagi. Semua bucu je kan? Semua bucu. Dia sebab semua bucu. Dia macam mula-mula kita belajar itu, ambil 2 bucu pun dah cukup dah. Kalau kita tentukan dia punya titik pembesaran. Sekarang ni kita kena buat semua bucu. Sebab kita nak lukis gambar rajah objek. Benda ni memang memerlukan imajinasi jugalah. Tapi bila awak faham konsep, tak ada masalah pada saya. Okay. So sekarang ni kita mulakan dengan sisi ni ya. Sisi ni ada berapa kotak ni? 1, 2, 3. 3 kotak ya. Macam mana kita nak tahu kotak untuk objek cikgu? Okay, so mula-mula sekali kita tulislah balik. Okay, sekejap saya padam ya yang lain ni. Saya padam dulu ni. Alah ni, saya padam ni. Ya juga semua padam ni. Okay. Pengiraan ni awak kena ingat ya. Pengiraan ni awak memang kena ingat ya. Kalau tak ingat, jadi masalah. Okay. Lepas tu sekarang saya simbolkan huruf K ya. K. Yang saya ajar sebelum ni, nak cari K macam mana? Panjang image bahagi dengan panjang objek ya. Itu dia punya rumus dia yang saya ajar dulu. Panjang image, LI, L tu ialah length lah. Saya buat guna bahasa Inggeris ya. Kemudian panjang image ni, panjang objek ialah LO lah, LO. Okay, so sekarang ni dalam soalan dia bagi K ni 3/4. So kita pun tulis 3/4. Okay. So sekarang ni yang warna merah jambu ni image kan? So berapa kotak? 3. So gantikan panjang image ni ialah dengan 3 lah dekat atas. Okay. So sekarang ni awak nampak. Kalau dia punya panjang image dia 3, agak-agaknya panjang objek ni di bawah ni berapa? Mesti sama dengan ni kan? Iaitu 4 jugalah. Okay, ataupun kalau awak kira betul-betul, sebenarnya mudah je. Kalau kata awak letak X ni, katalah awak letak X ke sini ya, tak tahu. So darab silang, 3 darab X, 3X. Okay, 3 darab 4, 12. X sama dengan 12 bagi dengan 3. So X sama dengan 4 lah, sama je. So maksudnya sekarang ni, objek yang objek yang sepatutnya akan dapat 4 petak lah, 4 petak. Okay, sama ada awak ikut pada saya ajar itu ataupun awak tengok ni 3 petak, so akan jadi 4 petak. Mana 4 petak? Sini kan, nampak tak sini? Yang sini. Saya lukis ya. So itu dia. Okay. Mudahnya awak ambil yang melintang dengan menegak ya. So ini pun 3, saya ambil yang ni yang bawah ni, yang apa? Yang tapak ni 3 petak, so akan jadi 4 petak lah kan. Jadi 4 petak, saya pusing dulu ni. Okay, bawa dia 4 petak mana sini 4 petak. Okay. So awak pun lukis lah. Okay. So nampaklah sekarang ni pertemuan dia dekat sini.
Okay. Okay. So, nampaklah sekarang ni objek dia jadi begini ya. Okay. La ilaha illallah. Bolehlah. Okay, nampak ada ni objek. Itu dia. Itu ialah objek yang sebenar asal dia. Okay. So, benda ni kan, sebenarnya saya rasa awak memang kena praktik terus. Kena buat terus. So, sekarang ni, saya nak awak buat. Okay. Sekarang ni, soalan nombor 3 ni, soalan A. Okay, awak salin balik. Ikut petak ni daripada buku awak. Okay, ikut petak ni berapa. Tapi sekarang ni soalan A ni saya ubah. Saya ubah bukan 3/4. Saya ambil dia jadi 1/3. Okay, ni 1/3. Boleh tak 1/3? 1/3 maksudnya baru dan tak besar. Boleh kot. Berapa? 3/12. Boleh. Okay, saya ubah nilai A ni K sama dengan 1/3. Boleh tak? Sekarang ni pada buku latihan awak, okay, tulis tarikh hari ni, tulis soalan nombor 3, ni latihan mana ni? Latihan 5.2, 5.2 ya? 5.2 C, okay, nombor 3 ni, okay. Saya nak salin balik gambar rajah ni, ikut je petak ni, pada buku awak buku petak kan? Buat sekarang ni, dan tukar nilai K yang guna 3/4, guna nilai K ni 1/3. Lepas tu saya nak awak lukis dia punya objek dia. Beritahu saya kotak yang ni daripada yang melintang ni berapa petak akan dapat bila kita buat objek dia. Boleh? Buat sekarang ni. Boleh kejap. Buat sekarang ni. Saya bagi masa. Okay. So soalan ini salin balik pada buku sekarang ni. Sekarang ni. Jangan tangguh-tangguh. Sekarang ni. Kita buat live. Live. Sekarang ni. Kemudian nilai K guna 1/3. Okay. Jangan guna 3/4. Guna 1/3. Kemudian saya nak lukis dia punya objek dia. Lepas tu saya nak awak snap ke ataupun snap lah, snap. Lepas tu bagi ke saya. Sekarang. Saya bagi 10 minit. Buat. Apa yang tak faham boleh tanya saya. Ini bukan ujian ni. Boleh tanya saya. Mula-mula macam mana ke? Sejuk lah pula.
Okay, Fikri dah hantar lah saya. Bagus, betul. So, Minang tak ada lah ni. Kalau ada masalah, beritahu saya ya. Tapi okey dah beres.
Sudah ke? Kita dah keluar belaka ni. Aisyah. Dah, saya hantar kena ni nombor adik saya. Dia pun akan jadi lagi besar sangat ya. Besar sangat. Okay, sepatutnya awak akan dapat awak akan dapat satu untuk bini. Ni saya lakar je. Okay, alamak. Duduk sini. Saya dan dia punya back dia akan jadi begini ya. Lakar je lah ya. Okay, cepat. Okay, so ini panjang dia akan dapat 3 dalam 9. 9 ini 18. Ini akan dapat 18. Okay, kotak lah. Okay, sepatutnya akan dapat begitu ya. Dan sekarang ni awak tahu dah dia akan membesar. Akan membesar maksudnya daripada besar kepada kecil. Kemudian tahu dia punya jarak dia. Awak unjurkan setiap bucu tu. Okay, unjurkan. Unjurkan. So daripada 3 akan dapat 9. Macam mana dapat 9? So okay, sama dengan panjang image bagi dengan panjang objek. So dia punya K adalah 1/3. Bila panjang image sama dengan 3, so ini tak tahu darab silang K sama dengan 9 lah. X sama dengan 9 lah. Okay, so awak cari akan dapat 9 kotak. Sama dengan yang lain ya. Okay. So 3:59 minit dah ni. Okay ya, sebelum saya habiskan kelas ni, saya nak beritahu mulai agaknya saya letak dalam pukul sebelum pukul 5 lah kot. Lepas ni lah boleh ambil ya. Saya dah beritahu dah. Mulai hari Isnin ni saya memang tak buat kelas lah ya. Sampailah saya habis menanda kertas. Mesyuarat akhir saya mesyuarat akhir menanda kertas tu 1 bulan April. Maksudnya mungkin kita akan jumpa masa buka sekolah lah nanti. Okay, buka sekolah baru jumpa, baru belajar balik. So saya dah sediakan sebenarnya saya beli buku kerja, saya betul state satu bab saja, bab insurans tu, bab 3, metrik penggunaan tu, insurans. So saya tengok insurans ni awak di semua fakta ya dan ada pengiraan sikit. Awak rujuk buku teks dan jawab soalan pada modul yang saya bagi tu. Saya dah betul state dah untuk semua kelas tingkatan 5K dengan 5D. Okay, ambil, tulis tarikh awak ambil bila, kemudian awak hantar 1 bulan April lah. Okay, kalau lewat hantar pun tak ada masalah ya. Saya akan ambil lah kemudian. Boleh ya? Saya beritahu tu. Boleh. Nanti beritahu lah kepada yang lain tu ya. Maksudnya di product guide tu nanti, maksudnya hari ni kalau nak ambil pun pukul 5 lah. Saya dah siap putus state dah. Saya dah bungkus dah dalam satu apa, saya dah buat dia punya tali pinggang tu. Awak boleh ambil nanti. Okay, dia menumpukan bab 3 tu je lah. Okay, bab 3 ni banyak fakta tentang insurans. Awak jawab soalan tu, dia senang je. Cara dia macam ni. Awak tengok soalan dan buka buku teks yang mana sebabnya pada soalan tu dia tulis dah buku teks, buku surat berapa. Awak boleh rujuk terus. Okay.
Sebabnya bab ni saya rasa tak perlu nak saya ajar lah. Bukan saya tak perlu ajar, maksudnya tak perlu tunjuk macam nak ajar geometri ni lah. Okay, bab 5 ni kita tangguhkan dulu. Okay, kita mungkin akan sambung selepas saya habis menanda getah lah. Okay, saya akan mula mesyuarat hari 3 bulan 15 bulan ni, hari Isnin ni, sampailah mungkin menanda getah tu, last kali mesyuarat tu 1 bulan April. So saya ingat kita jumpa semula masa buka sekolah lah. Ya. Cikgu bagi minggu depan ke? Bukan, saya dah siap dah. Petang ni boleh ambil dah kalau ikutkan. Okay. Petang ni boleh ambil dah benda tu. Okay. Dia cuma bab 3 lah. Bab 3 saja. Ada, saya ingat ada 10 muka surat kot. 10 muka surat ke? Lebih kurang lah 10 muka surat. Okay. Yang merangkumi semua bab 3. Okay, kebanyakan fakta je sebenarnya. Apa insurans tu bagi kepada berapa, apa. Mungkin ada pengiraan sikit. Mungkin kalau insurans kereta macam mana, nak kira NCD semua. Nanti awak akan tengoklah dalam buku teks, boleh rujuk buku teks je. Okay. Tapi kalau ada benda tak faham, bolehlah mesej saya. Tapi saya balas tu tak tahulah bila ya. Sebabnya esok saya dah pergi ke Kuantan. Saya terlibat dengan ada piala pengarah catur ni. Okay, saya terlibat. Daripada hari Jumaat ni sampai hari Ahad. Kemudian hari Senin saya terus pergi ke Temeloh pula untuk mesyuarat 3 hari. Kemudian saya akan mula menanda getah lah. Getah peperiksaan SPM. Matematik. Okay. So semuanya saya menanda getah tu saya tak buat kelas lah. Semua kelas kelas matematik. Kelima, kelas sains 1K ni saya tak buat lah. 1K pun saya akan sediakan dah sedialah dia punya tugasan. Okay. Tugasan yang saya bagi ni awak cuma perlu merujuk pada buku je dah mencukupi. Okay. Tapi kalau betul-betul awak tak faham juga, boleh mesej saya lah. Semuanya saya balas tu tak tahu lebih bila ya. Okay. Sebabnya menanda ni dia sibuk sikit lah. Tengok soalan tu kena fokus lah ya. Okay. So sebelum habis kelas ni satu lagi. Yang tadi okey ya. Yang tadi tu okey. Saya tunjuk pula satu soalan ni, soalan B ni. Okey, soalan B ni saya tunjuk. Kemudian awak cuma buat macam buat benda hilang dah. Awak cuma buat soalan yang sama tapi saya ubah nilai K dia. Okay, nombor 2 dan nombor 3 ni. So, saya tunjuk kejap ini. Okay, dia sebenarnya matematik ni macam ni lah ya. Dia sebenarnya sebab apa matematik ni, pada saya lah mudah je. Sebenarnya awak kena ikut step dia. Mula-mula nak kena buat apa, seterusnya, dan akhirnya kena buat apa. Okay, kalau awak boleh faham step tu, yang dia punya intipati dia, dia boleh sebut intipati lah. Sampai saya tak ada masalah ya. Dia masalahnya bila awak confuse dan tak faham sebenarnya. Sebab tu saya selalu tekankan kalau awak tak faham, tanya saya ya. Tanya saya macam mana. Tak kisahlah tanya saya ke, atau tanya cikgu lain ke, atau tanya ibu apa ke, kalau dia orang tahu, atau tanya macam Farisha ada akak kan, boleh tanya akak. Okay, yang penting awak dapat tu yang penting. Okay, yang penting awak dapat tu. Awak kena ada rasa macam mana nak menyelesaikan soalan. Okay, sebab matematik ni soalan dia pusing-pusing je. Kalau tak faham asas, habislah. Okay, soalan B ya. Soalan B ni, tak apa ya, saya ambil masa lebih sikit ya. Sekarang dia ada 3 suku ni. Mungkin ada yang tak semayang ni, saya semayang dah. Okay, tak apa. Asal lambat lagi. Pukul 4 lebih. 4.30 kot. Kan saya suruh awak tangguh semua benda. Lambat-lambat dah semayang, tapi kejap lah ya. Boleh ya? Boleh. Boleh, okey, kejap ya. So, kadang-kadang kelas pagi, kelas tengah hari ni, ngantuk lah ni. Indah ya. Buat okay, tak apa. Kemudian, okey. Jadi, K dia ialah negatif 1/2. 1/2. So, bila 1/2, dia mengecil, nilai K makin mengecil pula. Maksudnya sekarang ni, dia
mengecil lah ya, mengecil. So, besar lah daripada gambar rajah yang dibagi dalam soalan tu. Okay, sini nak buat dia terbalik eh. Sini nak buat ni, okay, saya tak senang dia. 6 jadi 3 jadi 9. 1, 2, 3. Okay, betul. Betul ke sini? Beres. Okay, nak buat betul. Yang satu lagi ni, ini siapa yang bagi saya ni? Alia ya? Alia Soleha ya? Tak ada nama. Saya tak say nama dia. Faham tak? Okay, so yang awak hantar ni 3, 1, 2, 3, 9. Okay, betul. Pun betul beres Istina dengan beres. Betul awak buat tu. So, kita buat ni. Warna. Okay, warna kuning. So, nilai K negatif 1/2, maksudnya objek A apa bateri nak habis je. Besar ya. Okay, objek lebih besar. Okay, dulu. Okay, so first kali tugas awak ialah melukis dia punya garisan pembesaran tu ya. Ambil pembaris. Okay, ambil setiap bucu ya. Bucu yang pertama. Sebenarnya kan, kalau awak boleh bayang sendiri, tak perlu buat bucu, semua bucu pun boleh sebenarnya. Tapi kena ambil bucu-bucu yang utama, yang hujung-hujung ya. So yang bucu pertama ni saya ambil dulu. Ini garisan dia. Okay, sambung bucu dan bucu. Alamak. Kejap dia bergerak, kejap di bawah je. Okay, kemudian bucu yang satu lagi, la ilaha illallah. Kenapa ni? Sebenarnya kalau sebab saya dah mahir dah benda ni, boleh nampak lah. Okay, saya ambil bucu yang ini. Sambung kepada titik pembesaran, unjurkan. Okay. Dan ambil bucu satu lagi. Buat bucu yang atas dan bawah ni dia lebih kurang sama panjang je. Saya ambil ni. Okay, sambungkan, unjurkan dia. Okay. Barulah kita tengok ya. Okay, kalau dia makin membesar, okay, sekarang ni kita nak tengok dulu yang dua ni ya. Sisi dua ni. 1, 2, 3, 4. Okay, kalau tengok nilai K kita ialah 0.5 kan? Separuh. Separuh. Okay. Separuh maksudnya sekarang ni kalau objek dia 4, akan jadi 2. So sekarang ni kalau image dia 4, maksudnya objek kita 8 lah. Nah, macam nak tahu. Ataupun kalau nak buat pengiraan macam ni lah. K sama dengan panjang image bagi dengan panjang objek. K ialah 1/2 panjang image. Hilang. Tak faham lah laptop saya ni.
Astagfirullahaladzim. Kau masih ingat saya ke? Saya dah terkeluar dah. Hello? Ya, cikgu. Ada je ni. Saya ada lagi. Tak, saya tiba-tiba dia keluar sendiri. Aduh, tak lah. Laptop ni lempar juga saya ni. Dah kena lukis mula. Astaga. Sorry ya, sabar ya. So nilai K sama dengan panjang image bagi dengan panjang objek. Kenapanya? Astagfirullahaladzim. So K kita 1/2 sama dengan panjang image kita ialah 4. Ni tak tahu, darab silang 4 darab 2, 8 ya. So maksudnya akan jadi 8. So awak cari pengembangan dia 8 kotak. Ada 8 kotak. Sini ya. Panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul 8 sini. Saya tak menunjukkan betul-betul panjang dia. Tukar warna sikit. Warna hitam lah. Biru lah. Satu. Okey. Sekarang saya nak ajar awak. Tanpa melukis semua garisan untuk semua bucu ya. Okey. Sekarang ni kita tahu dah. Dia akan membesar, bukan membesar, maksudnya sekarang ni objek dia lebih besar 2 kali ganda daripada image dia. Sebab kita punya pembesaran 1/2 kan. So kalau sisi 4 petak akan jadi 8 petak. So kalau sisi 2 petak akan jadi 4 petak lah. So sisi ni, yang ni dengan yang ni, dia akan bermula dekat sini. Okay, dekat sini. Yang dua ni akan menjadi 4 lah. So kalau tak lukis ni expert ya, ni label expert. Tapi tahu ni label expert lah. So ni tak melukis semua unjuran ya. Sebabnya kan, tengok ni bucu ni dekat sini. Okay. So bucu ni dia menghasilkan sisi 2 petak. So kita punya objek kita 4 petak lah kan. Sebab 2 kali ganda tu. Okay. So dia akan jadi 4 petak sini. Okay, 4 petak. Kemudian ini pun samalah. Ini pun 2 petak yang dekat atas ni dia akan muncul dekat sini, dekat bawah. Dekat sini. Okay. So dia pun 2 petak akan jadi 4 petak lah. So di bawah ni juga 4 petak. Ni label expert je. Kalau awak boleh faham, alhamdulillah lah.
Okay. So sekarang ni awak cuma perlu lukis dia punya yang bucu di sini. Okay, bucu ni, alamak. Bucu ni, okay, awak unjurkan. Dia punya ni. Okay, lukis dia punya unjuran ya. Okay, dia akan jumpa di mana. Okay, sekarang ni, awak tengok antara sisi yang di belakang ni, atau sisi belah kanan ni, dengan bucu ni, dia ada 3 petak kan. So, bila 3 petak darab 2 akan jadi 6 petak. So, sekarang ni cuba tengok daripada sini ke depan, maksudnya ke kanan, akan dapat 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan, selalu kita dapat kat sini. Warna biru tadi. Mari kita buang. Okay, dekat sini ya. 6 petak. So, itulah dia punya bucu yang depan tu. Kita boleh sambung terus. Jadi, okey, bolehlah. Satu lagi. Sini ya. Ini lebih expert lah. Dapatlah kita punya objek tu. Maksudnya tak perlu nak melukis semua bucu ni, tapi ni betul-betul kena kuasai lah. Okay. So sekarang ni di samping tugasan yang saya bagi untuk bab insurans tu, saya nak yang maksudnya yang hadir ni, yang maksudnya yang ada hari ni, saya nak awak buat soalan nombor 2 ni, tapi nilai K dia lain ya. Boleh ke? Nilai K dia lain ya. 013 akan dapat nombor 1/2. Okay dah. 1/2. Okay. So saya tarik dalam saya nampak yang saya jawab sama sekali dan kelas hari B.
dalam WhatsApp group kita. Okay, buat soalan nombor 2 ni. Semuanya nilai K dia saya tahu yang negatif 3 ya. Negatif 3. Kemudian B, aku guna K sama dengan negatif 3/4. So, apa saya nak lukis? Maksudnya soalan nombor 2 ni saya nak lukis dia punya image. Soalan 3 ni, 3B ni saya nak lukis soal yes. Okay, dah tidur dah. Okey cikgu, ada lagi. So, awak yang berempat hari ni, okay, tengok soalan tu. Saya cuma tukar dia punya nilai K dia. Cumanya soalan nombor 2B tu, nombor 2, soalan nombor 3, aku dah lukis objek. Okay, berdasarkan nilai. Okay, so itu saja. Nak tanya apa-apa? Tak ada. Saya dah putus set. Okay, yang pasal saya beritahu tentang tugasan yang 3 insurans tu, ambil je, tengok soalan, kemudian awak cari dalam buku teks tu. Okay, sebenarnya ada dibagi QR code tu kan. QR code tu awak boleh tengok dalam internet. Dia terus link kepada website yang tunjuk pasal fakta tu lah. Ada pasal NCD kot. NCD. Tengoklah macam mana. Okay, so nanti ambil, beritahu pada member yang lain tentang masalah ini. Okay, tentang latihan yang saya minta awak buat untuk kelas hari ini, kita bincang masa buka sekolah nantilah. Okay, saya rasa mudah je 2 soalan tu, location macam tadi kan nak boleh buat tadi, so okey lah. Jadi itu sahaja, terima kasih. Berjumpa kita selepas ini, mungkin bulan 4 lah ya. Okay, terus bersemuka lah. Awak nak tanya saya bila-bila masa boleh, tapi saya jawab tu bukanlah serta-merta ya. Saya akan jawab sikit ke. Atau kalau saya lupa, sampai 2-3 hari saya tak balas lagi, awak mesej lagi. Mana tahu saya teringat, atau terlupa. Biasalah orang tua kan. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.